Okey, sekejap ya. Saya play sekali lagi. Okey. Kalau kamu betul-betul perhatikan, ada dua jenis satelit di mana satelit yang ini dan yang di belakang globe ini, dia tidak mengikut putaran bumi. Manakala satu lagi satelit, satelit yang ini, dia mengikut putaran bumi. Kemana bumi berputar, dia berada tepat pada satu location di atas permukaan bumi tersebut. So which one? Yang mana satu ialah satelit geopegon dan bukan geopegon? Hmm. Patutnya pelajar dah tahu kan? Ini ialah satelit geopegon. Betul? Ini satelit geopegon. Okey. So, daripada video ni pun kita dah boleh buat perbandingan, perbezaan antara geopegon dan bukan geopegon. Satu lagi, yang ni yang student saya buat demo di kelas. Macam mana dia gunakan bahan-bahan yang ada di dalam kelas untuk dia buat demo. Ini ialah satelit geopegon. Okey. Itu ialah satelit dan balon yang warna kuning tu mewakili bumi. Okey, very simple. Okey, baik. So kita terus dengan soalan. Nyatakan dua ciri satelit geopegon. Nyatakan. So ini ialah jenis soalan ataupun konstruk mengingat. Mengingat yang ini. Kamu ingat, dapat terus markah. Apa ciri dia? Okey. So, yang pertama, sentiasa berada di kedudukan geografi yang sama apabila dilihat dari permukaan bumi. Ataupun kau buat sajalah apa ayat yang menyatakan bahawa satelit itu sentiasa berada pada permukaan yang sama, pada titik yang sama di permukaan bumi. Okey, yang kedua, tempoh orbit 24 jam. So ini termasuk sebagai nilai khas 24 jam ni ya. Ini ialah nilai khas kalau dalam konstruk menilai, mencipta, contohnya dia minta kamu ubah suai satu satelit supaya satelit tersebut dapat diubah suai menjadi satelit geopegon. Antara aspek yang kamu perlu ubah suai ialah dari aspek tempoh orbit. Kamu tak boleh bagi jawapan tempoh orbit mestilah contohnya besar ataupun kecil. Tak boleh. Dia mesti fix. Dia ada nilai khasnya. Tempoh orbit mestilah 24 jam. Okey? So ini sebagai peringatan lah. Ada beberapa lagi nilai khas yang kamu kena nyatakan dalam soalan menilai ataupun mencipta. Boleh rujuk guru nanti. Apa contoh nilai khas yang lain? Baik, soalan 2 markah yang ni. Ha. Okey, soalan yang seterusnya. Diberi pemala kegravitian G, capital G, G besar dan G sim bumi 5.97, 10 kuasa 24 dan jejari bumi 6.37, 10 kuasa 6 meter. Baik, B1, tentukan ataupun hitung laju linear orbit satelit. Okey, so ini konstruk apa? Inilah yang dipanggil sebagai konstruk mengaplikasi kuantitatif, iaitu menghitung, mengira. Okey, so mesti ada formula lah kalau kamu nak kira. Baik, jadi formulanya bagi laju linear sesuatu satelit ataupun apa sahaja jasad yang mengorbit. Inilah dia punya formulanya. So kamu mesti tahu ini V bukan sebarang V, tetapi V linear. Dan apa unit untuk V nanti? The final answer must be the correct unit for velocity.
Selalu saya pesan dekat student saya, jangan lihat yang di belakang ini, linear ke apa ke, lihat yang ada di depan. Laju halaju, the correct unit is ms negative 1 kan, ms negative 1, meter per second. Okay, so dapat formula, then kamu boleh terus gantikan dengan nilai-nilai yang diberi. Okey, baik. So kita lihat dekat sini, gantikan dengan cermat, dengan hati-hati. Baik, cuma di R sini, please tolonglah berhati-hati. R ini ialah dikira dari pusat bumi ke objek tersebut. Maksudnya dia ada dikira dari ketinggian H dan kemudian mesti plus dengan radius of Earth ataupun jejari bumi. Okey, tengok ya. Di sini yang kita akan buat salah nanti. Di mana student dia lupa nak letak tukarkan nilai K iaitu 10 kuasa 3 ataupun 1000. Ha. Baik, so kamu gantikan, dapat 1 markah dan jawapan beserta unit another marks. Okey. So 2 marks for B1. B2, hitung daya memusat satelit itu ketika mengorbit bumi. So, daya memusat ialah, okey, formulanya saya lupa nak tulis, minta maaf. So, formulanya apa kelas? MV kuasa 2 per R. Okey. So, gantikan MV kuasa 2 per R. Okey, R sama ya dengan yang pengiraan laju linear tadi. Baik, so the answer is 721.501519 Newton. Ada student yang akan tanya, cikgu, saya bagi 1 titik perpuluhan, boleh ke? Cikgu, saya bagi 2 titik perpuluhan, boleh ke? Cikgu, saya bagi 3 titik perpuluhan, boleh ke? Cikgu, saya bagi 7 titik perpuluhan, boleh ke? Baik, jawapan dia boleh dan tak boleh. Boleh apabila jawapan tersebut lebih daripada 2 titik perpuluhan. Tidak boleh kurang daripada 2 titik perpuluhan. Boleh ingat, tapi untuk selamat, saya pesan pada student saya, dan kalau kamu nak ikut pun tak ada masalah, paling selamat ialah konsisten dengan 3 titik perpuluhan. Throughout your calculation, your answer must be 3 decimal places. Okey. Dan soalan C, satelit X dilancar dari sebuah pusat angkasa lepas pada ketinggian 500 kilometer dari permukaan bumi. Hitungkan tempoh orbit satelit X apabila satelit itu mengorbit bumi. Okey, dia nak kira apa? Dia nak kira tempoh kan? Tempoh satelit apabila satelit itu mengorbit bumi. Apa lagi maklumat yang diberi? Maklumat yang diberi ialah pada ketinggian. Ketinggian ini diwakili oleh apa? R. So, TR. Apa formula yang menghubungkan antara T dan R? Okay, so this is the formula. Okay, sebenarnya formula ni ialah formula di bawah hukum Kepler. Kalau jawab hukum Kepler je salah. Sebab hukum Kepler ada 3. So formula ini merujuk kepada hukum Kepler ke berapa? Ketiga kan? Yang menyatakan bahawa hubungan antara tempoh dan juga uh, jejari orbit. Okey, so gunakan formula ini. Kemudian kamu gantikan. Okey, so yang G ni pun gantikan ya. Jangan macam ni. Ini saya terlupa nak tukar ni. So kamu gantikan G ni dengan nilai G yang di atas sana. Okey, pastikan semua nilai ni betul, dan yang biasa pengiraan yang melibatkan satelit ni, daya memusat, tempoh, jejari, biasanya ialah inilah R lah.
Lupa, lupa cikgu nak tukar kepada kilo, lupa cikgu nak tukar kilo ni. Boleh tak cikgu tambah markah? Memang tak boleh lah sebab dah lepas dah kan. Okey. So, jawapan dia ialah punch masuk dalam kalkulator. So, jawapan ialah 5669.763 saat. Baik. So, apa teknik yang penting bila kita jumpa? Apa benda yang kita kena hati-hati bila kita jumpa jenis soalan yang menghitung? So, saya repeat ah. Korang boleh catat sebagai peringatan. So, nanti go through balik. Yang pertama, formula wajib tulis untuk diri sendiri. Okey? Tidak semua formula ada di bahagian list of formula, tetapi kamu boleh derive formula tersebut. Bila dalam soalan terutamanya kegravitian ini, ada beberapa formula yang kita kena derive. Kita kena terbitkan daripada dua formula yang lain. So jangan expect semua formula diberi. Baik, yang kedua apa dia? Yang kedua ialah kamu kena gantikan dengan betul. Tukar segala prefixes ataupun imbuhan kepada nilainya. Contohnya dalam soalan ni kilo. So bila kilo gantikan dengan 10 kuasa 3 ataupun 1000. Darab dengan 1000. Okey, dan last kali ialah unit yang betul. Tengok pada hadapan dia. Contohnya laju laju linear. So jangan tengok linear. Macam setengah student saya dia fikir cikgu laju linear ni apa? Laju linear, laju linear. Dia punya lah fikir yang linear tu. Okey, laju hal laju ms -1 lah meter per second. Okey. Baik. So kalau student saya kata kalau jumpa soalan mengira, menghitung, ni mengaplikasi lah. So kamu ingat formula 4C. 4C. F-O-R-S-I. Apa dia 4C? 4C ialah F, formula. Okey. Formula dan jangan lupa gantikan dengan unit SI. 4C. Okey. Baik, boleh kita pergi kepada soalan, contoh soalan yang seterusnya. Baik, soalan 5. Contoh soalan 5. Okey. Boleh ya? Baik, rajah 5.1, 5.2 menunjukkan kedudukan image bagi objek yang berada di dasar sebuah bongkah kaca dan sebuah bongkah intan. Bongkah kaca dan bongkah intan mempunyai indeks biasan yang berbeza. So, analisis lah dia punya gambar rajah yang diberi. Ini ialah kaca, ini ialah intan diberi N. Indeks biasan bagi kaca 1.52, indeks biasan bagi diamond ataupun intan 2.42. Okey. Baik. So, kita pergi terus kepada soalan. Apakah yang dimaksudkan dengan indeks biasan? So, ini konstruk soalan jenis apa ni? Mengetahui kan? Maksud. So, maksud. Maksud tu mengetahui. Buka buku teks. Ye, ada dalam tu. Terus copy kan? Tapi masalahnya bukan open book test. So, kamu kena hafal. Kena ingat. Okey? Baik. So, apa maksud dia? Indeks biasan. What is meant by refractive index? Nisbah laju cahaya. Nisbah laju cahaya di dalam vacuum kepada laju cahaya di dalam sesuatu medium. Okey. Untuk soalan jenis ni, bagi student saya minta dia orang listkan. Buat satu vocabulary macam belajar BI tu kan. You have your own vocabulary. It's the same for physics. You have your own vocabulary for physics. Vocabulary ni hanya menyenaraikan segala maksud istilah dan hukum. Okey. Saya bukan tak nak, saya ada tapi saya nak dia orang buat dulu. Bila dia orang buat baru dia orang appreciate. Oh cikgu susahnya. Banyaknya cikgu nak kena buat ni. Memang banyak. Okey, sebab tu kena mula dari awal tapi masih belum terlewat. Sempat lagi sebenarnya. Kamu nak buat sesuatu. Okey. Baik.
Oh lupa ada ni, ada contoh. Sekejap ya video. Nak menunjukkan fenomena berkaitan dengan pembiasan. Okey. So kalau kita tengok ni gambar apa ni? Ni gambar ini meja. Dia ada satu kepingan kaca yang agak tebal lah diletakkan di atas meja ni. So apabila dimasukkan satu objek nak menunjukkan apa hubungan ataupun gambaran antara dalam nyata dan dalam ketara. So kita tengok dia masukkan apa macam ada cutter blade bawah tu. Pisau. So kita nampak nampak dia punya image bila bahagian bahagian yang bawah kaca ni nampak lebih dekat. Tapi sebenarnya kedudukan dia lebih jauh. So ini dipanggil sebagai dalam ketara. Ini ialah dalam nyata. So ini antara yang saya jumpa lah video tu nak tunjuk dekat kamu. Okey. Baik. Soalan seterusnya, perhatikan. So kalau student yang dia dah rajin buat soalan-soalan tahun lepas, soalan-soalan daripada trial-trial negeri kan. Dah buat ke belum? So go through lah every negeri yang kamu boleh jumpa kan, ataupun jumpalah guru fizik kamu. Boleh minta. Even saya rasa kebanyakan guru fizik pun dah mula buat dah bincang dah pun trial-trial negeri-negeri kan. So bila jumpa perkataan perhatikan ni, memang dia akan minta compare, bandingkan. So ini ialah jenis soalan yang di dalam kategori kategori apa ni? Kita ada tadi mengetahui, memahami, lepas tu mengaplikasi. Mengaplikasi, lepas mengaplikasi apa dia? Sekejap, kita pergi balik. Menganalisis ya. Bila dia minta banding, ini dalam jenis soalan yang dipanggil sebagai menganalisis, menyumbang kepada 15 markah. Banyak tak 15 markah? Oh, bagi saya cukup banyak. 15 markah patutnya kamu tak boleh hilang 15. Mesti dapatkan 15 markah dalam SPM nanti. Okey. Ini soalan jenis mengaplikasi sebab dia minta compare. Baik. Bandingkan apa? Yang pertama, indeks biasan kaca dengan intan. Indeks biasan kaca dengan intan. Dan dia dah beri pun dekat sini. Yang intan 2.42, yang kaca 1.52. So, how do you compare? Macam mana kamu buat ayat? Biasanya kalau kamu jawab soalan, okey. Lebih-lebih kan? Lebih besar, lebih kecil kan? Okey. Bagi student saya lebih suka diorang jawab menggunakan simbol yang ini. Sebab dibenarkan. Dibenarkan. Okey, simbol ini dibenarkan. Dengan syarat perbandingan itu mesti betul lah. Sebab ada student saya yang bila dia gunakan ayat lebih besar, lebih kecil, ada sampai satu perkataan tu saya tak pastilah sebab apa. Apa masalah dia jawab lebih kurang. Lebih kurang maksudnya sama. Lebih kurang maksudnya sama. Kalau memang jawapan tu mengkehendakkan jawapan yang sama, bolehlah dia dapat markah. Tapi kalau dia nak kata indeks biasan kaca ni kurang daripada intan, dia jawab lebih kurang, situ dah hilang markah. Jadi, lebih baik saya kata kamu gunakan simbol kerana dibenarkan. Dibenarkan dalam SPM, dan kalau betul perbandingan itu memang layak diberi markah. Jadi bagi saya untuk perbandingan ni, kamu hanya ambil sahaja apa yang perlu dibandingkan. So yang dibandingkan ialah indeks biasan kaca dengan intan. So gantikan sahajalah simbol ni. Kita tengok dekat sini kaca 1, intan 2.42. Okey, so tulislah indeks biasan kaca kurang daripada intan. Okey. Macam tu je. Simple. Kedalaman sebenar objek. So ni agak tricky. Sebab kamu kena analisis. Sebab tu nama dia menganalisis. Kamu kena analisis rajah tersebut.
Okey, so bandingkan image. Ini image untuk intan, ini image untuk kaca. So macam mana? Kedalamannya, kedalaman mestilah dikira dari permukaan kan? Okey. Sama ke? Objek ya? Sorry. Saya kata image tadi kan objek. Hmm. So objek ni objek dikira dari permukaan. So jawapannya sama ataupun kamu boleh tulis lagi selamat lah sebenarnya kalau kamu tulis kedalaman sebenar bagi hmm, intan ataupun bagi kaca dan intan sama. Okey. Sama juga kalau dalam bahasa Inggeris. Real depth of object for glass and for diamond is the same. Okay. Lebih baik kamu jawab macam tu. Saya pun minta kalau student saya memang kamu kena tulis ayat yang penuh lah. Okay. Dalam ketara bagi image. Okay. So dalam ketara bagi kaca lebih lebih besar. Lebih besar daripada intan. So dalam ketara ni lah. Ya, dalam ketara dikira dari permukaan. Yang ni lebih, H-nya lebih besar, ini H-nya lebih kecil. Okey. So boleh jawab macam ni. Kalau saya, student saya recommend dia jawab macam ni. Okey. Sudut biasan, so kamu salin balik. Sudut biasan, salin balik ya. Sudut biasan ni. Sudut biasan ni salin balik. Sudut biasan bagi kaca kurang dari intan. Okey. Sudut biasan. Baik, sudut biasan ini dikira dari mana? Mana sudut biasan ya? Mana sudut biasan? Sudut biasan di mana? Sekejap ya. Kita view. Okay. Di sini kadang-kadang ada juga yang confuse. Bila saya tanya sudut biasan di mana, yang confuse lah. Okey, sekejap ya. Oh, okey. Baik. So, sudut biasan. Sudut biasan. Maksudnya sudut yang terbias lah. Cahaya yang terbias. Cahaya yang terbias ialah ini. Ini. Di mana sudut biasan? Ada yang bagi tahu sudut biasan yang ini. Salah. Ini bukan sudut biasan. Sudut biasan dan apa-apa sahaja sudut termasuklah sudut tuju mesti dihitung, mesti dikira dari normal. Mesti dikira dari normal. Okey. So, ini ialah sudut biasan bagi kaca. Ini ialah sudut biasan bagi intan. Ha. So, ingat tu terutamanya kalau yang melibatkan pengiraan lah. Menganalisis. Pengiraan yang melibatkan hukum Snell. Jadi di situ dia ada N, dia ada theta 1, theta 2, N1, N2. So student bila dia confuse dia mulalah dia ambil yang ini sebagai sudut tuju, sudut tak. Dia mesti dikira. Sudut tuju ini. Dikira dari normal. So ini sudut tuju. Okey. So tolong ingat. Baik. Berdasarkan so biasa siapa yang dah biasa jawab ni dia tahu dah lepas ni dia mesti akan tanya hubungan kan. Berdasarkan jawapan anda, nyatakan hubungan antara indeks biasan dengan dalam ketara. So, kamu jawab macam mana? Biasanya, semakin betul. The more, the more. The more, the less. Ya. Yeah. Semakin besar, semakin kecil. Okey. So, kamu boleh jawab macam ni. Simple sahaja. Kamu salin sahaja, salin balik apa yang nak diminta untuk dibuat dia punya hubungan indeks biasan dengan dalam ketara kan. So, indeks biasan bertambah, koma, dalam ketara berkurang. Ini kena based on jawapan yang di bahagian B tadilah. Okey.
Baik, soalan yang seterusnya. Jawab macam ni lah. Lagi simple kan? Okey. Mana dia? Okey, bahagian atas. Baik. Satu lagi hubungan indeks biasan dan sudut biasan. So macam mana nak jawab? Indeks biasan bertambah, koma, sudut biasan. Okey, macam mana? Based on yang tadi. So indeks biasan bertambah, sudut biasan bertambah. Ha. So tak perlu semakin pun tak apa dah. Tak, saya tak cakap semakin tu salah ya. Boleh, kamu boleh guna tak masalah. Tapi kalau jawab macam ni kan lebih simple simple. Hmm. Dan lebih jelas bagi pemeriksa. Dia nampak okey. Pemeriksa dia nak tengok yang mana? Di mana pemeriksa nak tengok? Pemeriksa nak tengok yang ini. Ni, hubungan dia. Hmm. Tak semestinya kamu kenalah tulis yang ni, janganlah tak tulis yang ni. Ini wajib tulis lah. Okey. Kenalah tulis. Wajib tulis. Okey. Walaupun ada guru yang cakap tak perlu tulis, tapi bagi saya, untuk menunjukkan yang kamu committed dalam menjawab soalan, mempersembahkan jawapan terbaik kamu kepada pemeriksa, apa salahnya kamu tulis? Tak sampai berapa second pun nak tulis kan? Okey. Baik. Soalan D, ini konstruk menganalisis. Bongkah intan dalam rajah 5.2 mempunyai ketinggian 4 cm. 4 cm. Bongkah tadi dia kata ada ketinggiannya ialah 4 cm. Hitungkan dalam ketara bagi imej yang dilihat. So, untuk kita flashback balik, apa dia maksud ataupun apa dia dalam nyata dan dalam ketara? Okey. Yang ni ada dalam buku teks. Ada dalam buku teks. Okey. So, kalau kita tengok, ada dua jenis dalam kan dekat sini. So, bila pemerhati, dia akan lihat imej ikan ini berada lebih dekat dengan permukaan yang diwakili oleh H kecil. Tetapi kedudukan sebenar ikan ialah pada kedudukan H yang besar ni. So mana yang dipanggil imej nyata, mana yang dipanggil imej ketara. So ini ialah, ingat ya, kedudukan sebenar merujuk kepada imej yang nyata. Imej yang nyata. Okey, so bila kamu ingat, bila kamu faham, tak ada masalah. Boleh sekejap je nak settlekan soalan ni. So formulanya ialah N sama dengan dalam nyata bahagi dalam ketara. Okey. Baik, so gunakanlah formula yang ini untuk selesaikan masalah tersebut. N sama dengan H besar per H kecil. Please note that for C, formula SI. So, kalau kamu ganti dengan 4, dia bukannya SI. Sebab dia gunakan senti dekat sini. Senti ialah imbuhan. Tukar kepada 10 negatif 2. Okey. Ada student tanya, cikgu kena hafal ke? Senti 10 negatif 2, kilo 10 kuasa 3. Apa lagi? Tera, giga, mega. Ya, kena hafal. Kena ingat. Even ada yang daftar trik dia kan, ada dalam kalkulator tapi tak semua. Lebih baik kamu ingat dan kamu hafal lah. Saya ada teknik dia, tapi tak apalah. Next time saya share macam mana nak ingat apa kesemua imbuhan ataupun prefixes tersebut. Okey. Baik. Ataupun nanti follow FB saya, Facebook saya tadi ya. Awal-awal saya dah tunjuk Cikgu Halim Fizik. Nanti saya share kan macam mana kaedah nak mengingat dia menggunakan akronim yang simple. Tapi dalam BM lah, dalam BI saya tak sempat nak create akronim dia. Mungkin boleh apa joint venture dengan Cikgu BI. Okey, gantikan N. N ialah kita ambil daripada N bagi diamond tadi 2.42.
So, H besar, cikgu mana macam mana cikgu tahu H besar ni 4 cm? Okey, H besar ni lah dia punya kedalaman yang sebenar yang diwakili oleh ketebalan ataupun ketinggian bongkar. So, kita pergi balik kepada rajah tadi tengok. Okey, inilah dia. Inilah ketebalan. Inilah yang diwakili oleh dalam nyata ataupun kedudukan sebenar objek. Boleh faham? Alright. So, kita baik, sebelum saya pergi kepada jawapan. Baik, student, sebaik-baiknya lah untuk pengiraan ni. Saya memang selalu bincang pengiraan ni. Sebab apa? Untuk student saya lah, saya tak tahu kamu kan. Untuk student saya, they tend to lose a lot of marks in apa this type of question lah, pengiraan. Dia bukan tak tahu, dia orang tahu. Formula dia orang tahu apa semua. Cuma masalahnya ialah biasalah kan, kadang-kadang mistakes. Macam tadilah, dia gantikan dengan SI unitnya. Dia tak ganti dengan 4, 10, -2. Dia ganti dengan 4. Itu antara contoh lah. Okey. Untuk dapatkan full marks, bila kamu letakkan formula ni, kamu jangan ubah-ubah lagi tau. Ada student saya yang dia okey, dia tahu H ini sebagai perkara rumus. Then dia terus ubah formula ni. Bukan maksudnya tak boleh, tapi saya tak suka bila student buat macam tu. So dia terus ubah H besar per N. Kemudian baru dia ganti. Bagi student saya kata jangan buat macam ni. Sebab waktu exam ada kala kamu buat kesilapan apa? Algebra. Hmm. So, bila kamu buat kesilapan algebra, kamu ganti selepas itu betul. Disebabkan kamu buat kesilapan algebra, bila penggantian itu, walaupun kamu ganti dengan betul, SI unit apa semua betul, tapi masalahnya kamu dah buat kesilapan pada perkara rumus ataupun algebra tadi, waktu kamu nak jadikan perkara rumus ni tadi. Contohlah, kita waktu exam kan, contoh, dia buat macam ni, H sama dengan N per H. Salah lah. H besar. Salah lah. So bila dia buat dia gantikan betul N ni betul, H ni betul, dia ganti 4 10. Tapi disebabkan kesalahan algebra ni menyebabkan dia dah hilang untuk markah penggantian tadi. So, lebih selamat kamu bila letak formula, kamu terus gantikan dahulu dengan nilainya untuk secure markah penggantian satu markah. Banyak memang nampak satu markah di sini, tapi pengiraannya saya dah tunjuk tadi kan. Berapa pengiraan dalam SPM? Tu 22 ke 23. Banyak pengiraan. So setiap kali kamu repeat, buat konsisten, buat salah kan. Itu yang menyebabkan kamu banyak hilang markah di bahagian ni. Pengiraan ni. Banyak ni markah dia ni. Okey. Baik. Antara soalan yang banyak markah lah pengiraan ni. Okey. So, jangan buat macam tu ya. Saya lebih suka kamu letak formula, gantikan dengan unit SI, dan barulah kamu nak tukar dia punya perkara rumus dan sebagainya. Dan last kali tuliskan yang ini. Ni. Satu markah. Jawapan 3 titik perpuluhan dan unit. Okey. Clear student? So itu dipanggil teknik. Itu dipanggil teknik. Kalau kamu main jawab je kan. Itu kadang-kadang kita tak ada satu apa pegangan. Waktu kita menjawab tu kita tak ada satu pegangan lah. Macam falsafah lah. Kita tak ada satu falsafah yang kita pegang. Okey. Soalan seterusnya. Clear? Saya rasa tak ada kot soalan ni dah habis dah. Okey. Baik. Kita pergi kepada... Oh, sebelum tu saya lupa. Waktu ni tadi... Kamu boleh tanya admin nanti. Saya ada sediakan satu poster untuk bab kegravitian ni. Saya tahu kebanyakan student dia, even student saya pun sama. Jadi cikgu saya kegravitian ni macam mana ya? Macam mana aja. Asyik macam mana aja jawapan dia. Memang kegravitian antara yang banyak formula. Jadi student rasa susah. Dia rasa benda tu susah. Sebenarnya tak susah pun. Sebab apa dia rasa susah? Sebab kegravitian dia tak nampak secara keseluruhan. Dia tak nampak secara keseluruhan apa yang ada dalam formula tu. Sorry, apa yang dia nampak,
dia perlu nampak dalam bab kegravitian ni. Dia tak nampak formula. Dia asyik kata, cikgu formula banyak. Cikgu formula banyak. Padahal tak banyak pun. So, saya buat satu poster menggambarkan keseluruhan dalam bab kegravitian ni. Ada dalam BI, ada dalam bahasa Melayu. So, nanti kamu boleh download, boleh gunakan untuk study. Okey. Soalan seterusnya. Boleh? Nak minum air, boleh minum sekejap. Okey. Soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Ha. Kenalkan yang ni. Semua kenal kan? Oh, kenal sangat cikgu. Yang ni ada dalam aha, ada dalam kertas 3. Okey. Baik. Habis tu kenapa cikgu tanya lagi? Belum tentu soalan yang ada dalam kertas 3 tu tak ditanya dalam kertas 2. Okey. Walaupun tak ditanya tentang rheostat, tetapi kemungkinan konsep-konsep berkaitan dengan kerintangan, rintangan ditanya. Okey, soalan 7. Rajah menunjukkan sebuah rheostat yang digunakan untuk mengawal nilai arus yang mengalir dalam lita. So, saya rasa semua dah mahir ni. Kalau bagi rheostat, semua mahir ni. Kan? Cuba kalau tak keluar soalan rheostat. Macam student saya lah kan. Nak sambung pun tak tahu macam mana. Adalah beberapa orang. Okey. Tapi bila dah bagi tahu tunjuk cara semua, oh senang je cikgu. Memanglah. Ada pula yang sambung di sini. Ah, ni. Kejap ya. Petang-petang ni kita mengantuk. Ada yang sambung dekat sini. Lepas tu dia panggil. Cikgu, kenapa tak dapat? Kenapa tak ada arus? Saya kata kamu sambung dekat sini. Ini bukan sambungan. Okey, tak apa. Itu selingan sahaja. Okey. So, pada rheostat, semua tahu ada gelongso. Ada satu rod dipanggil sebagai konduktor A dan ada gegelung. Gegelung yang banyak-banyak yang berwarna gelap itu dipanggil sebagai gegelung dawai B. Okey. Baik. Kita tengok. Jadual menunjukkan 4 jenis rheostat dengan ciri yang berbeza. Okey. So dia bagi 4 rheostat PQRS. Kemudian dia bagi ciri yang berbeza. Berapa ciri? 3. Okey. Sekejap ya. Hmm. Oh, terbalik ni. Tak apa. Tak apa, jadi kita get back to question B. Dia terbalik ni. Okey. So, ini jenis soalan apa? Dia bagi jadual. Lepas tu dia suruh buat apa? Kalau kita tengok next, dia minta berdasarkan jadual 7, anda dikehendaki menentukan ciri-ciri rheostat yang paling sesuai untuk mengawal arus. So, ini jenis soalan. Kau panggil soalan apa ni? Dia ada nama dia. Ini jenis konstruk soalan menilai. Okey, menilai. Menilai dia ada satu lagi dalam bahagian esei, iaitu bahagian B, bahagian pilihan. Soalan nombor 9 dan soalan nombor 10. Itu nama dia menilai. Ini pun ada teknik dia. Kita bukan main jawab je. Okey, ini pun ada teknik dia. Saya lihat student saya pun bila once teknik dia dah mantap kan. Ialah study kena study, wajib. Itu mestilah. So, bila teknik dia dah mantap, dia boleh capai sehingga markah yang tertinggi lah. Alhamdulillah. Okey, student saya baru ni majority dapat A, paling kurang A minus. Alhamdulillah. Okey, percubaan baru ni. Baik. So, bila sampai soalan apa menilai, okey, menilai ni kamu kena buat sesuatu. Menilai ni termasuklah menganalisis, memahami, mengetahui. Dia semua ada dalam tu. Okey, last sekali menilai. Mana satu rheostat yang sesuai? Menunjukkan ciri-ciri yang sesuai lah. Okey.
So, kaedah dia ialah kamu kena buat sesuatu pada jadual yang diberi. Sama. Pada bahagian B, sama. Dia ada jadual, so kamu kena buat sesuatu. Selama ni, ada tak kamu buat pada jadual tu? Kamu tulis apa pada jadual tu? Mesti buat sesuatu pada jadual tu. So, nama dia menilai. Sebab dia termasuklah dalam konstruk menganalisis dalam menilai tersebut. Means kamu kena buat apa? Kamu kena buat sesuatu. Kamu kena kaji. Okey. Kita tengok soalan dia. Okey. Dah ya? Ciri-ciri yang paling sesuai berdasarkan tiga jenis ciri ini ataupun aspek. Jenis konduktor A, apa lagi, gergelung dawai B, bilangan lilitan. So bagi saya gunakan teknik elimination pada student lah, sebab dia choose ni, dia soalan choose ataupun pilih kan. Dia soalan choose ataupun pilih. Dulu saya namakan sebagai soalan pilih jodoh. Dia kata, ni pilih jodoh lah. Kamu nak pilih jodoh, kamu kena betul-betul kan. Kena kaji. Betul-betul. Kena lihat dari aspek apa yang kamu tepat dengan pemilihan kamu. Kan kena buat betul-betul lah. Maksud saya bukan apa. Saya kata kamu kena betul-betul kaji apa yang diberi. Okey, untuk teknik elimination ini, kamu cari dia bagi tiga kan. Dia bagi satu, dia bagi dua, dia bagi tiga. Dia bagi tiga aspek. So kamu cari mana-mana aspek ni yang kamu rasa memang confirm salah untuk kamu eliminate rheostat ataupun pilihan jawapan tersebut. Okey. Cuba tengok. Hmm. Bilangan lilitan. Bilangan lilitan. Apa lagi? Jenis gegelung. Okey. Konduktor A. Saya rasa konduktor A ni lah. Saya panggil ni the killer point yang kamu boleh kill the answer. Boleh buang jawapan ataupun rheostat yang tak boleh dipilih lah. Okey, cuba tengok konduktor A. Konduktor A dibuat dengan ciri-ciri yang tebal konduktornya. Okey. So jawapannya mestilah tebal. Jawapan root nipis. Jawapan root nipis boleh dibuang terus. Ni. Buang terus. Tak payah lihat dah. So hanya tinggal pilihan jawapan untuk P dan R. So inilah teknik elimination. Inilah yang saya kata buat sesuatu pada jadual yang diberikan. Okey. Baik, sekarang ni hanya tinggal dua lagi ciri kan. So ciri dua. So ciri dua nipis. Bahan kerintangan tinggi. Nipis. Bahan kerintangan tinggi. Oh sama. So sama tak boleh nak buat pilihan lah. So tak ada pilihan lain melainkan kena tengok ciri yang ketiga, iaitu bilangan lilitan pada dawai B. Mana dawai B? Ini dawai B. Okey. So ada pilihan 503,000. Ha. So kalau kita nak pilih kan, sama ada yang lilitan kecil ataupun lilitan yang besar, kita kena tahu bagaimana rheostat ini dia punya apa dipanggil, prinsip kerja bagi rheostat ini macam mana. Sekejap saya padam. Okey. So kita tengok sekejap video ni. Macam mana prinsip kerja bagi rheostat? So di terminal A arus akan masuk melalui gegelung kan. Arus akan masuk melalui gegelung. Nampak dia tak play. Okey. So gelongso ataupun slider ini fungsinya ialah dia sebagai bridge ataupun dia sebagai inilah penyambung yang menyambungkan arus ke terminal B. Jadi kalau kita lihat bila slider ni
Okey, gelongso ni ditolak. Jadi arus ditolak ke hujung berdekatan dengan terminal B. So, arus akan melalui gegelong yang lebih banyak, ataupun dengan kata lainnya dia akan melalui satu konduktor yang lebih panjang. Apa kesan kepada arus? Hmm. Apa kesan kepada arus? Bila panjang konduktor bertambah. Okey. So, dekat sini, kalau kita tengok simulasi ni, ni kita boleh revise balik kan, bab elektrik. So, kalau kita tengok, rintangan ada tiga pemboleh ubah ataupun faktor yang mempengaruhi rintangan. Salah satunya ialah length ataupun panjang yang kita baru bincang tadi. So, apa jadi kalau kerintangan ditambah? Apa jadi kepada nilai R? Ataupun dikecilkan nilai dia. Hmm. Makin kecil kerintangan, makin besar, makin kecil kerintangan, makin kecil rintangan. Panjang, okey. So, panjang bertambah, rintangan bertambah. Ya, panjang bertambah, rintangan bertambah. Area. Area ni diwakili oleh, ataupun nama lain dia ialah keratan rentas. Boleh jadi dinamakan sebagai diameter wayar. So, diameter wayar bertambah, rintangan berkurang, diameter wayar berkurang, rintangan bertambah. Okey. Cuma tadi kita bincangkan apa? Kita bincangkan tentang apabila kita slide kan gelongso. Kita sekejap ya. Okey, apabila gelongso itu ditolak, so arus akan melalui gegelong yang lebih banyak, ataupun dengan kata lain arus akan melalui konduktor yang lebih panjang, menyebabkan rintangan bertambah dan arus akan berkurang. Betul? So, ini prinsip kerja dia. Ha. Okey? Cukup lah. Okey. Baik, jadi nak pilih yang mana? So, bagi saya, untuk bilangan lilitan gegelung, okey, uh, jawapannya ialah ini. Lebih banyak ataupun besar. Kenapa? Kerana lebih besar bilangan lilitan tersebut, gelongso dia dapat range untuk kawal arus tu, ataupun untuk dia tetapkan rintangan tu, julatnya lebih lebih banyak berbanding dengan bilangan lilitan yang kecil ataupun sedikit. Julat untuk dia kawal rintangan dan kawal arus tu lebih kecil julatnya. So, lebih baik 3,000. Okey. So, yang ini boleh potong. Yang ini yang kita nak pilih. Dan yang ini yang kita nak salin masuk dalam jawapan nanti. Okey, cuma hati-hati bila ada jawapan yang menggunakan nombor. Jawapan yang menggunakan nombor hanya boleh ditulis dalam jawapan akhir nanti sebagai nombor juga, ialah yang mempunyai nilai khas sahaja. Adakah 3,000 ini nilai khas? No, bukan. Tapi contoh yang tadi kan, tempoh orbit 24 jam, yes, itu ialah nilai khas. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Tapi bagi bilangan lilitan ini, 3,000 boleh pergi kepada 6,000, boleh pergi kepada 5,000, boleh pergi kepada 2,900. Okey? Jadi yang bukan nilai khas, kamu jangan tulis nombor dalam jawapan kamu nanti. Kecuali nilai khas. Okey. Baik, kita dah buat sesuatu tadi, dah menganalisis dan sebagainya. So, jawapan jenis konduktor A ialah ni salin balik sahaja. Salin balik sahaja.
So, jenis gegelung dawai B. Okey, salin balik sahaja. Okey, yang ini yang saya kata tadi. Kan? Jangan tulis 3,000. Tapi tulislah lebih banyak, banyak, lebih tinggi. Okey, kerana ini bukan nilai khas. Hanya nilai khas sahaja dibenarkan untuk tulis di sini. Okey, kamu boleh rujuklah cikgu kamu apa contoh lain lagi untuk nilai khas yang mesti ditulis dalam konstruk menilai dan mencipta. Baik, saya lebih suka kamu settlekan yang ini dulu. Yang ini sebab semua dah ada dalam jawapan dalam jadual tadi supaya kamu tak terlupa kan. Okey. Kemudian yang ini mesti mesti jawab lah. Bukan maksud saya tinggal terus. Tidak. Tapi kamu settlekan dulu. Secure dulu markah dengan tulis jawapan tu secara hati-hatilah. Ikut apa yang kamu pilih tadi. Okey. So, root tebal. Tebal dari bahan kerintangan yang rendah. Kenapa? Supaya rintangan rendah kan kita tengok simulasi tadi. So, bila rintangan rendah, arus akan mengalir lebih besar. Sekejap ya. Okey. Dawai nipis untuk gegelong B dari bahan kerintangan yang tinggi. Kenapa? Supaya rintangan tinggi, arus boleh dikurangkan. Bilangan lilitan mestilah banyak untuk gegelong B. Kenapa? Sebab panjang bertambah. Okey, rintangan bertambah. Ataupun kita boleh kata supaya julat rintangan yang lebih besar dapat dikawal. Okey. Baik, habis. So, ini contoh soalan nombor 7. Konstruk menganalisis. Boleh kelas? Oh, ada tertinggal. Sorry. Yang ini. Yang ini konstruk memahami. Tandakan. Tandakan jawapan yang betul. Boleh digunakan untuk mengawal nilai arus apabila riostat disambung dalam litar pada. Ini yang saya cerita tadi tu. Untuk dia kawal arus, kena sambung mana? PQ, PR, QR. Mana dia? So, kita akan sambung pada mana? P dan R lah jawapan dia kan. Alah, baru je guna sebelum ni. Kan baru beberapa minggu lepas je guna. Takkan lupa dah kan. So, P dan R. Kerana arus akan mengalir melalui P, dia akan melalui gegelung dan dia akan mengikut slider dan akan melalui konduktor A dan kemudian pergi ke R. Begitulah prinsip kerja untuk riostat. Okey. Baik. Kita pergi kepada konstruk soalan yang seterusnya iaitu soalan nombor 8. Okey, sekejap ya. Baik. So, soalan 8. Rajah 8.1 menunjukkan seorang lelaki melompat dari sebuah platform ke atas beg angin keselamatan. Okey. So, ini gambar dia. Ada platform, bawah ni ada beg angin. Okey. So, sekejap ya. Ini contoh beg angin ya. Tak nampak. Sekejap ya. Saya alih sikit. Alright. Ini contoh lah. Bagaimana prinsip kerja beg angin ya. Hmm. Okey, macam seronok je kan. Tapi yang ini sebenarnya digunakan waktu bila beg angin ni untuk menyelamatkan mangsa yang biasanya contohnya terperangkap di bangunan yang tinggi waktu kebakaran kan. Nak gunakan tangga, dia ambil masa. Jadi inilah antara uh, kita panggil cara untuk menyelamatkan mangsa. Oh, sekejap. Bukan. Okey. Baik. So, kamu dah tahulah. Saya cerita apa dia beg angin ni. Nanti ada pula yang tak tahu kan. Apa dia beg angin ni. Okey. Tu saya dah tunjuk video dia. Okey, boleh ya? Baik. Kemudian, soalan diteruskan dengan memberi impuls.
Soalan dia ada bagi impuls. Sekejap ya. Okey, soalan dia ada bagi impuls. Impuls lelaki tersebut ialah 2,500 kilogram meter per saat. Hmm. Apakah yang dimaksudkan dengan impuls? Okey, so ini konstruk mengingat. Apakah yang dimaksudkan dengan impuls? So, untunglah siapa yang ada vocabulary fizik tadi. Dia boleh sekejap je. Dia boleh baca, dia boleh tengok. Betul ke tak? Apa yang dimaksud? Kalau siapa yang tak ada vocabulary, dia terpaksa apa? Selak-selak buka-buka buku balik, cari-cari balik bab dua mana, bawah bab dua, impuls mana-mana, impuls, daya impuls, kena cari. Lambat. Okay, time consuming, not smart. So kamu kena study dengan smart. So sempat lagi, boleh buat daripada sekarang. Okay. Apakah yang dimaksudkan dengan impuls? Impuls ialah perubahan momentum ataupun change of momentum. One marks. Walaupun one marks, tapi dalam SPM dia ada berapa marks? Dia ada 10 marks, which is sangat signifikan lah 10 tu. Okey. Soalan B. Soalan mengaplikasi kuantitatif. Menghitung. Okey. Masa hentaman lelaki tersebut dengan beg udara ialah 8 saat. Masa hentaman. Yang ini ya. Kita sekejap. Kita highlight kan. Okey. 8 saat. So 8 saat tak ada mili saat ke kan. So selamatlah kalau nak ganti nanti. Hitungkan daya impuls. Okay. So daya impuls F sama dengan mv per mu bahagi dengan T. Betul? Okey. Tapi sekarang ni dia tak ada bagi jisim. Ada bagi jisim? Tak ada kan? Tak ada. Cuba tengok. Tak ada. Jisim lelaki tak ada. Dia tak ada bagi halaju akhir tak ada, halaju awal pun tak ada. So, macam mana nak kira perubahan momentum untuk mengira daya impuls? Macam mana? Hmm. So, ini yang akan berlaku bila student dia tak dapat nak kaitkan hubungan antara impuls dan daya impuls. So, apa hubungan dia? Impuls ialah perubahan momentum, daya impuls ialah kadar perubahan momentum. Apa dia kadar? What is rate? Apa dia kadar? Kadar means per second. For every second. Untuk setiap saat. Berapa banyak the change of momentum, perubahan momentum. So itu hubungan dia. Ataupun dengan kata lainnya, daya impuls ialah impuls bahagi dengan masa impak ataupun masa hentaman. Okey. So, Ft, which is impulse, equals to mv tolak mu. Equals to 250 diberi di sini. Okey. Baik. So, daya impuls ialah divided by T ataupun masa hentaman, masa impak. Jadi jawapan dia ialah 31.25 Newton. Okey. Ha, itu sahaja. Bukan yang susah. Kan? Jangan jawab, jangan cakap susah. Kamu cakap susah, susah, susah. Memang dia jadi susah lah. Okey. So, perubah yang ini satu markah ganti. Yang ini satu markah jawapan dan juga unitnya. Baik. Sekarang, pergi ke bahagian yang seterusnya. Okey. Sebagai pegawai keselamatan, anda diberi tugasan untuk mereka bentuk. Tengok dekat sini. Dia tulis mereka bentuk. Mereka bentuk. Mereka bentuk. Satu beg angin
untuk menyelamatkan orang sekiranya berlaku kebakaran berpandukan aspek. So ini dipanggil sebagai jenis soalan ataupun konstruk mencipta. Ada berapa soalan yang menyumbang kepada yang menyumbang markah bagi konstruk mencipta ni? Kita tengok balik. Itu sebab saya buat jadual ni supaya kita boleh nampak. Itu 2021 16 markah. 2022 14 markah. Banyak tak? Oh, banyak. 14, 16, 14. Average-nya 15 lah kan? Banyak. Okey. Tak apa. Ada teknik dia. Sebenarnya ada teknik dia. Terutamanya dalam bahagian esei. Soalan nombor 11. Soalan wajib dijawab. Bahagian C. Okey. So, uh, dia bagi berapa ni? Satu bahan nak guna apa? Lagi. Kemudian saiz macam mana? Ketumpatan. Okey. Bagi saya, untuk student, saya kata, bila bila kamu dah sampai konstruk mencipta ni, sebenarnya kamu dah banyak gunakan otak kamu untuk berfikir. Kamu dah banyak gunakan untuk konstruk mengingat, nak ingat balik, untuk memahami, nak menerangkan, untuk menganalisis, mengira, apa lagi, mengaplikasi kan, menganalisis. Kamu dah banyak guna otak kamu. So sampai dekat mencipta ni, otak kamu dah mula rasa sedikit, sedikit je, sedikit penat. So saya kata pada student saya, apa salahnya kamu jangan fikir lagi sebab. Sebab ada student yang dia, bila bahan ni dia tahu dah dia nak tulis apa, tapi bila sebab ni dia dah mula runsing kan. Saya kata jangan. Jangan macam tu. Dia akan menyebabkan kamu ganggu jawapan untuk yang bahagian ini, bahagian bahan nak digunakan ni. Ha. So, apa yang saya nak kata ialah kamu settlekan bahan, apa lagi? Dua lagi aspek yang dia minta tu. Kemudian baru kamu go through sebab dia. Last sekali baru kamu, bukan maksud saya last sampai tak, sebelum kamu tinggalkan, tidak sebelum kamu tinggalkan soalan ni baru kamu go through dia punya sebab. Securekan jawapan untuk aspek yang perlu diubah suai dahulu. Okey, bahan yang digunakan mestilah bahan yang kuat. Mestilah bahan yang kuat. Okey, tak apa. Kita teruskan dengan konstruk. Bukan konstruk, kita teruskan dengan aspek yang kedua. Saiz. Mestilah saiz yang besar. Big ataupun large pun boleh. Okey. Ketumpatan beg udara. Okey. Mestilah ketumpatannya kecil. Ketumpatan ni sering kali ditanya dalam sebab apa? Ketumpatan ni dia antara kuantiti fizik yang senang dimasukkan dalam sebagai salah satu aspek di dalam beberapa topik kan, dalam beberapa merentas topik yang berbeza dalam fizik ni. So bila berkaitan dengan ketumpatan, kebiasaannya dia ada kaitan dengan jisim. Kerana hubungan jisim dengan ketepatan ia ada berkata terus kan. So, bila dia tanya jisim, apa sahaja soalan yang mencipta, yang menjurus kepada soalan mencipta ubah suai, jisim jawapannya seharusnya kecil. Saya tak kata semua ya. Kebiasaannya. Kerana nanti reason atau sebab dia menjurus kepada ketumpatannya kecil. Okey, ataupun sebaliknya lah. So, kalau dia tanya ketumpatan, contoh dalam soalan ni kan, seharusnya kecil. Kerana nanti kita boleh bagi tahu reason dia sebab apa? Sebab dia kecil. Bila kecil, dia punya jisim dia akan lebih ringan. Okey, kecuali objek-objek yang memerlukan kepada kestabilan. Kerana objek yang memerlukan kepada kestabilan, dia mestilah mempunyai jisim yang besar. Kenapa jisim besar? Sebab kita belajar dalam sains menengah rendah, dia akan mempunyai center of gravity yang rendah ataupun dekat dengan permukaan bumi, menyebabkan dia lebih stabil. Kalau yang memerlukan kepada kestabilan,
Ya, contohnya apa? Nak bina bahagian dasar apa tiang bendera. Tapak tiang bendera tu. Takkan kita nak pilih daripada bahan yang mempunyai ketepatan yang rendah. Bila ketepatan rendah, dia efek kepada jisimnya yang rendah menyebabkan dia lebih tidak stabil kan. Itu contohnya. Tapi kebanyakannya soalan menjurus kepada mengubah suai ni ketepatan mestilah kecil. Okey, kecuali yang melibatkan aspek macam kestabilan tadilah saya kata. Okey. Soalan lain kita ada bincang ketepatan tadi kan. So sebab dia apa? Ringan ataupun mempunyai jisim yang kecil. Jisim yang kecil. Okey. Baik, saiz beg udara kenapa kena besar? Sekejap ya. Okey, luas permukaan untuk mendarat bertambah. So, tekanan akan berkurang. Yang ni samalah macam kalau kata lompat tinggi kan. Kenapa atlet tersebut dia landing di bahagian belakang? Jadi sebenarnya untuk supaya luas permukaan waktu dia mendarat itu bertambah. Menyebabkan tekanan yang dikenakan akan berkurang. Okey. Ataupun masa hentaman akan bertambah, so daya impas akan berkurang. Okey. Tadi kita tak jawab lagi. Bahan mestilah kuat. Kenapa kena kuat? Supaya tidak mudah pecah ataupun koyak. Alright. So, ini contoh soalan yang dipanggil sebagai konstruk mencipta. Kita pergi kepada contoh soalan yang seterusnya. Okey. So, soalan nombor 9 dalam bahagian. Tadi dalam bahagian mana? Tadi dalam bahagian A. So, sekarang ni nak masuk bahagian AC iaitu bahagian B. Soalan nombor 9 dan soalan nombor 10 lah. Kedua-duanya mempunyai konstruk tertinggi. Jenis soalan tertinggi iaitu menilai. Maksudnya dia bagi jadual lah. Bagi jadual. So dalam jadual tu mungkin ada gambar aja. So kamu gunakan teknik yang sama. Teknik elimination. Maksudnya kena buat sesuatu pada jadual tersebut. Mesti buat sesuatu. Jangan biarkan jadual tu kosong. Itu menyebabkan kamu jawapan kamu pun nanti blank juga nak jawab. Sebab apa? Sebab jadual kamu biarkan blank. Okey. Baik, kita tengok soalan 9. Rajah menunjukkan pembesaran teks dari sebuah buku dengan menggunakan satu kanta pembesar yang mempunyai panjang fokus 5 cm. So, 5 cm. Okey, highlightkan sebaik-baiknya. So, ini dipanggil sebagai apa nama kanta pembesar untuk buat pembacaan. Saya dah download satu video. Mungkin lebih jelas lah untuk kamu tengok apa dia kanta pembesar untuk. Okey. Abi boleh lah buat tanya tapi tak ada lah. Okey. Alright. Ada suara background. Okey ya. So itu contoh. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan panjang fokus? Jarak di antara titik fokus dengan pusat optik sesuatu kanta. Okey. So ini konstruk mengingat. Tapi macam yang saya pesan, kamu jangan tulis jawapan pada soalan. Sebab ini bahagian esei. Bahagian esei dia dah bagi kan. Dia dah bagi dah bahagian untuk helaian jawapannya. Tulis ini contoh. Ini saya sebab saya senang nak bincang dengan kamu. Sebab tu saya letakkan terus jawapannya di sini. Okey, nanti ada pula yang buat jangan ya. Nah, dah pesan dah. Okey. Terangkan bagaimana panjang fokus kanta dapat ditentukan dalam makmal.
Ha, macam mana? 4 markah. Okey. So ini konstruk memahami. Baik, yang pertama, M1. Kanta cembung diletakkan menghadap sebuah objek yang jauh. So kamu ada satu objek, apa-apa saja objek. Okey, bentuk arrow, bentuk anak panah ke apa-apa saja objek, letakkan pada di hadapan satu kanta cembung. Okey, kemudian skrin putih diletakkan di mana? Di belakang kanta. Dilaraskan sehingga imej tajam terbentuk pada skrin. Okey. Markah yang ketiga, panjang fokus F kanta, iaitu jarak antara pusat optik bagi kanta sampailah kepada imej yang tajam tadi, yang terbentuk tadi. Diukur. Okey. Okey, menggunakan pembaris. So itulah kaedahnya. Susah ke? Senang je kan? Cikgu boleh ke saya nak lukis? Okey. Sebenarnya lukis lebih baik bagi saya. Sebab apa? Bila lukis, pemeriksa lebih senang nak nampak bagaimana penerangan kamu. Tapi jangan lupa, bila lukis, kena apa? Dah tak ada orang dah. Tak apa. Kena label. Mesti label. Mana dia objek, mananya image, mananya screen. Okey, kemudian tulislah sikit kan prosedur dia macam mana. Itu lebih baik sebenarnya. Okey. Minta maaf saya tak boleh nak lukis, tak muat dia punya ruangan dia. Okey, lebih baik lukis. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik. Jarak antara kanta pembesar dengan buku dalam rajah 6.1 tadi 4 cm. Teks yang dihasilkan 4 kali lebih besar. So highlight kan. So, ini 4 cm jarak antara kanta besar dengan buku. Daripada saiz asal teks dalam buku tersebut. Okey, hitungkan pembesaran linear kanta pembesar itu. Okey. Pembesaran linear. Pembesaran linear. Dia bagi apa? Dia bagi lebih besar. Teks yang terhasil lebih besar. Teks tu image lah. So sekarang ni dia menggunakan apa? Hubungan antara pembesaran linear dan ha, apa? Okey. Ketinggian ataupun jarak. Baik. Untuk mengira pembesaran, okey. Pembesaran linear dikira dari tinggi image per tinggi objek. So inilah formulanya. Okey. Baik. So yang ni boleh dapat daripada buku teks. Cikgu, kenapa lainnya dia punya gambar ni? Macam dah diubah. Ya betul, saya dah diubah sesuai. Okey. Sebenarnya saya punya nota. Nota yang berbentuk poster tadilah, tapi eksklusif untuk student di sekolah saya sahaja. Minta maaf lah ya. Okey. Ada yang minta nak beli dan sebagainya. Saya kata minta maaf. Ini eksklusif untuk student saya. Okey. Baik. So macam mana nak kira? Okey. So formula ni. So 4/1. So jawapannya ialah 4 lah. Okey. Baik. Tinggi image. Jika okey, ada yang mungkin dia nak, kenapa dia tanya 1 kan? Baik. Sebenarnya dia menggunakan ni. Ini 4 kali lebih besar. Maksudnya image itu uh, 4 kali lebih tinggi berbanding dengan objek. So 4/1. Jadi pembesarannya ialah 4 lah. Okey. Tinggi image, tinggi image ataupun HI jika
Tinggi teks dalam buku 0.5. Okey. So, menggunakan formula yang sama. Masukkan. Okey. So, jawapannya ialah 2 cm ataupun 2 10 - 2. Okey. Boleh? Alright. Oh, ini tak, jangan-jangan ubah lagi. Dia sebenarnya agak bahaya kalau kau buat macam ni ya. So, patutnya, sorry saya tak perasan yang ini. Patutnya kamu terus gantikan dahulu. Pembesaran ialah 4. Securekan dulu markah untuk penggantian. HO ialah 0.5. Ah, 0.5 10 - 2. Okay. Alright. So, securekan dulu markah untuk penggantian di sini. Okay. Jadi, dua markah. Ya. So, dua markah. Satu penggantian. Satu lagi ialah jawapan beserta dengan unit. Okey. Soalan. Sebab tak ada student yang tanya kan. So, saya tanya student. Tak apa ke? Boleh ke? Tak payah tukar sentimeter tu. Maksudnya saya gunakan sahaja HO ni HO ni saya gunakan sahaja dalam cm. Boleh ke tak? Dapat markah tak? Tu yang student nak tahu. Dapat markah ke tak? Okey. Jawapan dia boleh dan dapat markah. Sekiranya jawapan kamu nanti mesti dalam sentimeter juga. Maksudnya konsisten. Dalam bab optik ini, dia banyak menggunakan nisbah. So, bila banyak menggunakan nisbah, dibenarkan kamu menggunakan panjang itu dalam sentimeter. Asalkan kamu konsisten throughout the substitution. Waktu kamu ganti tu kamu konsisten, jawapan pun sama dalam cm. Okey, kalau tak nak pun tak apa, nak tukar dalam meter pun tak ada masalah. Okey, asalkan kamu konsisten. Contohnya tak apa, nanti mungkin kita jumpa soalan yang berkaitan dengan optik. Okey, baru cakap kan. Ni yang soalan dia. Hitung jarak di antara kanta dengan image teks yang dihasilkan oleh kanta pembesar tersebut. Jarak. Dia tanya jarak. Mana dia? Okey, highlight. So, jarak di antara kanta. Oops. So, jarak di antara kanta dengan image. Kanta dengan image. So, macam mana? Apa hubungan M, V dan U? M ialah apa? V ialah apa? U ialah apa? V ialah apa? U ialah apa? Okey, so ketiga-tiganya dihubungkan oleh formula kanta nipis. So, ini dia formulanya. Boleh rujuk dalam buku teks. Formula kanta nipis. 1/F sama dengan 1/U tambah 1/V. Di mana U ialah jarak objek, V ialah jarak image. Dan F ialah jarak fokus. Okey, boleh rujuk. So, gunakan formula ini. Gantikan dahulu. Ha. Gantikan dahulu. Okey, 5, 4. Okey, 5 ni 5 cm ke? Dia dah bagi tahu jarak antara kanta pembesar dengan buku ialah 4. Okey. Kemudian dia bagi tahu panjang fokus 5 cm. Okey, so di sini saya menggunakan cm. Lihat ya, kejap ya, dia berlari-lari. Okey, di sini saya menggunakan cm. Boleh. Oops. Boleh. Boleh menggunakan cm asalkan kamu konsisten. Maksud konsisten di sini, kalau kamu guna panjang fokus itu 5 ni ya.
dalam cm, 4 ini pun mesti dalam cm lah. Jangan tiba-tiba 4 tu dalam meter. Apa hal pergi tukar jadi meter kan? 5 ni dah dalam cm. 4 ini pun mestilah konsisten dalam cm. Okey, dan jawapan nanti untuk V pun sama. Mesti dalam cm. Okey, so jawapannya negatif 20 sentimeter. Jadi penggantian satu, jawapan beserta unit satu. Okey. Baik. Habis. Habis lah? Belum? Oh, ada lagi. Sebab ini menilai kan? Sorry. Betul lah. Menilai. Mestilah ada table ataupun jadual. Sebuah mikroskop majmuk mengandungi satu kanta objektif dan satu kanta mata. Panjang fokus kanta objektif ialah FO, panjang fokus kanta mata ialah FE. Jadual menunjukkan 4 pilihan mikroskop. W, X, Y, Z. Kita cepat sikit ah. Okey. Baik. So, sekarang ni kita tahu dia nak kamu pilih mana mikroskop majmuk yang sesuai untuk digunakan sebagai untuk melihat objek yang seni lah. Okey. Baik, macam saya kata tadi, mesti buat sesuatu pada jadual tersebut. Buatlah sesuatu, apa yang nak kena buat. Saya beritahu dah, pilih satu aspek untuk kamu killer point. Ataupun killer aspek untuk kamu kill uh, mikroskop tersebut. Maksudnya nak buang terus mikroskop tersebut. Boleh jadi aspek pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey. So, yang mana satu? Okey. Tak, ini jawapannya. Nanti jawapan saya beritahu macam mana nak. Okey. So, untuk mikroskop ni, nak tak nak, kamu kena rujuk balik. Kamu kena rujuk balik dalam buku teks kan. Bagaimana pembinaan bagi sesuatu mikroskop. Okey. So, saya tunjukkan balik. Saya tak masukkan dalam ni. Sekejap ya, saya tunjukkan balik. So, sama-sama kita tengok balik. Hmm. Sekejap ya. Take two, take two. Okey. Oops, terlepas dah. Okey, bab 3. Hmm. Okey. Bab, bab 6. Di bawah. Okey. Oh, lepas. Okey. So, mikroskop majmuk. Kalau kita lihat dekat sini. Mikroskop majmuk. Ada berapa M? Ada 3 M. Ada berapa O? Ada 2 O. Jadi, apa maksudnya dekat sini? Bagi membina sesuatu mikroskop majmuk, bila kita gabungkan kanta mata dan kanta objek tersebut, F-nya mesti diambil kira. Panjang fokusnya. Macam mana tu? So, panjang fokus bagi kanta mata mestilah lebih besar daripada kanta objek. Kenapa? Kerana ada 3 M, ada 2 O. Maksud saya bukan sebab tu lah, tapi untuk kita mudah ingat. Untuk kita mudah ingat. So, ada 3 M, ini ada 2 O. So, FM mesti lebih besar daripada FO. Baik. Panjang. Panjang bagi mikroskop majmuk ini, dia panjangnya mesti lebih besar daripada hasil tambah antara FO dan FM. Okey. Boleh setakat tu. Itu cara nak ingat lah. So, kita boleh tengok
perbezaan. Untuk cari killer point kan, kita tengok perbezaan. FM tu F mata lah, sama lah FE. So FO tadi kita kata apa? F mata, FE mesti lebih besar daripada FO. Mana dia? FE mesti lebih besar daripada FO. So yang ini salah kan? So yang ini salah. Ini salah. Ini pun salah. So dua ni kita boleh buang je. Oops. Ya. So ini kita boleh buang. Ini pun kita boleh buang dia. Okey, tak payah tengok dah. Alright. Baik. Kemudian, kita tengok lagi. Jarak antara kanta objektif dan kanta mata. Okey. So, tadi kita tengok D ni maksudnya jarak lah, panjang. Length, distance. So, dia mestilah lebih besar daripada hasil tambah antara panjang fokus kanta objek dan kanta mata. So, W ni boleh di-eliminate ataupun buang. So, what we have is microscope majmuk bagi X. Okey, so dekat situ kan, siapa boleh teka? Bila dah buat pilihan yang betul dan kamu persembahkan jawapan yang betul, berapa maksimum markah yang kamu boleh dapat tanpa memberi sebarang reason ataupun sebab? Berapa kamu boleh dapat out of 10? 10 marks. Berapa boleh dapat? Dengan membuat pemilihan yang betul. Okey, jap lagi kita tengok. Tanpa memberi sebarang alasan. Tapi maksudnya janganlah tak bagi alasan. Bagilah. Supaya kita dapat 10 markah kan. Tapi kita nak tahulah berapa markah kan. Okey. Baik. So, dalam mempersembahkan jawapan, bila kamu dah dapat, contohlah kamu dah dapat jawapan dia. Okey. Dalam mempersembahkan jawapan, saya lebih suka student saya untuk dia jawab jawapan dalam bentuk table. Saya rasa semua macam tu. Cuma saya minta dia orang buat 3 kolom yang mengandungi aspek, spesifikasi dan sebab serta pilihan. Hmm. Boleh? Okey. Kamu nak ikut kaedah saya boleh. Tak nak ikut pun tak apa. Follow your teacher. Tapi ini kaedah saya. Okey. Baik. Kita tengok aspek yang pertama. Okey. Yang ini diambil dari mana? Aspek ni. Aspek ini semuanya disalin. Disalin ya. Saya ulang. Semuanya disalin. Dari mana? Semuanya disalin dari jadual. Salin. 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 Ni salin. Salin yang ini. Semua disalin. Transfer masuk dalam ni. Okey. Baik. Spesifikasi. Yang ini pun sama. Ini semua. Semua sama. Ini semua sama kita salin. Semuanya kita salin. 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 Salin balik. Salin balik. Salin balik. Tak apa ke cikgu? Main salin je ni. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Memang ini yang dikendaki. Baik. Dah salin ah? Okey. Kamu pilih apa tadi? Okey. Pilih X. Betul? Ini pun disalin. Masuk. Okey. Baik. Sekejap. Okey. So, tambahlah sikit ni. Jangan malas sangat. Mikroskop majmuk X. Okey. So, berapa maksimum markah yang kamu boleh dapat tanpa memberi sebarang sebab? 5, 4. Okey. Tengok ya. Ini dipanggil M1. Ini dipanggil M3. Ini dipanggil M5. Ini dipanggil M7.
Ini dipanggil M10. Okey. So, 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya kelas, ada satu lagi M yang kamu boleh dapat. Disebabkan kamu betul semua ni, sebab kamu dapat M1, 3, 5, 7, kamu dianugerahkan satu lagi M, iaitu M9. So, berapa semua? 6 markah kelas. 6 markah. Saya terkejut ya bila ada student yang bila saya tanya, kamu jawab tak soalan ni? Dia kata dia tak jawab. Saya kata, ish, kamu tahu tak, kamu jawab tanpa bagi sebab pun kamu boleh dapat 6 markah. Maksimum. Boleh dapat. Okey, itu belum bagi sebab. Belum lagi bagi sebab kan. Mungkin dapat semua betul. Sebab tu mungkin dapat 3 betul. Mungkin dapat 2 betul. Okey. Baik. So, siapa yang tak jawab tu, kena bertaubat lah. Kena jawab lah. Okey, lepas tahu kan macam mana boleh dapat skor markah ni. Okey, so itu kaedah pemarkahan dia. Jadi, sebab tu saya minta student saya untuk gunakan 3 kolom, memudahkan pemeriksa untuk memberi markah-markah ini. M1, M3, M5, M7, M9 dan M10. Okey. So, saya padam balik supaya kita boleh pergi dengan cepat ke bahagian sebabnya. Alright. Kelas, kita tengok sebab kenapa. Sebab ni kamu buat last lah macam kita buat ni. Kamu buat last. Maksudnya sebelum tinggalkan soalan ni, baru kamu isi dia punya sebab. Supaya pembesaran linear bertambah. Supaya imej yang terhasil nyata dan membesar. Okey, apa maksud imej nyata? Imej yang terbentuk pada skrin. Jangan lupa. Okey. Supaya jarak antara imej oleh kanta objek kurang daripada panjang fokus kanta mata U. Okey, supaya imej besar, tegak dan maya terbentuk. Okey, so maksimum 10 markah. Dan ini ialah M2. Ini ialah M4. Ini ialah M6. Dan ini ialah M8. Okey, campur dengan yang tadi, maksimum 10 markah. Baik, kelas, kita pergi dengan cepat ke bahagian okey, insya-Allah sempat. Baik, kita pergi ke konstruk yang seterusnya. Sekejap ya. Okey. Saya tak sempat nak bincang untuk konstruk yang ini. Jadi saya pergi ke konstruk yang terakhir lah ya. Iaitu konstruk soalan nombor 11. Di mana konstruk mencipta merupakan soalan yang tertinggi konstruk yang ditanya. Okey. Kita pergi dengan cepatlah ya. Supaya sempat kita bincang. Dalam masa 15 minit ni. InsyaAllah. Okey. Baik. Rajah 11.1 dan 11 menunjukkan dua jenis lastik digunakan untuk menembak dua guli yang serupa. Setiap getah yang digunakan pada lastik mempunyai pemalas spring yang sama. Okey. So, ini rajah 1, 11.1. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan pemalas spring? Konstruk mengetahui pemalas spring ialah daya per unit pemanjangan. Okey. Soalan B. Bandingkan. Siapa masih ingat? Bandingkan ini. Ini ialah konstruk menganalisis. Okey. Bandingkan bilangan getah yang digunakan. 1, pemanjangan getah. Dan 2, dan jarak ufuk yang dilalui. 3. Seterusnya, nyatakan hubungan. Di bawah konstruk menganalisis juga. Antara bilangan getah yang digunakan dengan jarak ufuk. Dan nyatakan satu konsep fizik yang sesuai. Okey. Macam saya bagi tahu tadi, untuk perbandingan kamu boleh gunakan apa bertambah, koma, apa berkurang kan? Ataupun bertambah. So, M1. Sorry. Untuk perbandingan boleh gunakan apa dia punya simbol. Bilangan getah yang digunakan. Tapi kelas yang ini wajib ya. Yang ini wajib ditulis dalam jawapan. Okey, kena tulis.
So dia nyatakan apa? Bilangan getah kan yang digunakan. Jadi kamu salin balik. Bilangan getah yang digunakan dalam rajah 11.1, okey, kurang daripada rajah 11.2. Note that saya gunakan simbol dalam jawapan dibenarkan. Okey. Baik, seterusnya pemanjangan getah pada lastik 11.1 sama. Sama. Saya gunakan simbol sama. 11.2. Okey. Jarak ufuk yang dilalui oleh guli dalam rajah 11.1 kurang dari rajah 11.2. 3 markah. Okey. Bilangan getah bertambah, jarak ufuk dilalui bertambah. So yang ini kita ambil dari mana? Dari hubungan antara bilangan getah yang digunakan dengan jarak ufuk. Kita buang sahaja dengan ni. So kamu buang sahaja dengan tu. Okey. Lepas tu kamu gantikan dengan perkataan bertambah, bertambah atau berkurang ikut pada konteks soalan yang ditanya. Nyatakan satu konsep fizik yang sesuai hukum prinsip keabadian tenaga. Okey. Baik. So 5 markah di situ ya, M5. Baik. Soalan C. Menunjukkan sebuah papan anjal digunakan di kolam renang. Huraikan menggunakan teori kinetik. Maksudnya mesti ada penerangan, kamu mesti kaitkan dengan teori kinetik. Mengapakah papan anjal yang tergantung pada kolam renang adalah kenyal? Kenyal maksudnya boleh kembali ke bentuk asal apabila dikenakan daya luar, menggunakan teori kinetik. So macam mana? Okey. Ha? Baik, yang pertama M1. Besarkan sikit supaya senang nak nampak. Okey. M1, terdapat dua daya yang bertindak, iaitu daya tarikan dan daya tolakan. Okey. Apabila papan anjal diregangkan, jarak antara zarah bertambah, maka daya tarikan bertambah. Okey. Apabila papan anjal dimampatkan, jarak antara zarah berkurang, maka daya tolakan pula bertambah. Okey, so itulah jawapannya. Maksimum markah 4 markah. Alright. Baik. Kita pergi kepada soalan konstruk yang terakhir, iaitu konstruk mencipta. Okey. Ya. Rajah menunjukkan seorang lelaki melakukan sukan terjunan banji. Beliau terjun dari ketinggian 25 meter menggunakan tali keselamatan. Okey ni ya. Ini contoh video dia, kita tengok sekejap. Okey. Sekejap ya. Well, what are you doing now? Why are you blindfolded? Blindfolded.
Dia ni sampai tutup mata. Dia ingat betul dia kena bungee jumping. Alamak. Sekali kawan yang prank ni. Kamu jangan buat kat kawan kamu macam ni. Berdosa. Berdoza. Ha? Okey. Itu contoh. Kita ketawa tengok orang buat bungee jumping. Cuba kalau kita sendiri buat. Orang lain pula ketawa kan. Okey. Tak apa. Sebagai pengarah teknikal kelab terjunan bungee, anda diminta untuk memberi cadangan kepada jurutera Persatuan Terjunan Bungee untuk memastikan keperluan keselamatan maksimum disediakan di tapak terjunan yang baru yang mempunyai ketinggian 250 meter. Nyatakan dan terangkan cadangan berdasarkan ciri bagi panjang. Ni dia bagi dah ciri apa yang kamu kena terangkan dan pakaian yang sesuai. Okey, so highlightkanlah. Okey, baik. 10 markah. Panjang, kekenyalan, kekuatan, ketebalan tali dan juga ciri kasut dan juga pakaian. Okey. Sama macam tadi, saya minta kalau student saya sediakan satu jadual yang mempunyai 3 kolom. Bezanya tadi sini dia letak apa, ciri tadi ataupun apa features ciri lah. So yang ni kamu letak ubah suai. Aspek, pengubahsuaian atau ubah suai, modification dan sebab lah. Okey. So, yang pertama, penuhkan dulu bahagian aspek. Sekiranya diberi, kamu gunakan apa aspek yang diberi dan kembangkan daripada aspek tersebut. Contohnya dia kata tadi uh, apa yang dia bagi tadi? Panjang kan? Okey. So, panjang maksudnya panjang tali keselamatan lah. Kekenyalan tali keselamatan, kekuatan tali keselamatan, ketebalan tali keselamatan, jenis kasut, jenis pakaian. Okey. Boleh tak lebih daripada 5 aspek? Sangat digalakkan. Kamu beri lebih daripada aspek yang diminta. Minimum 5. Minimum 5. Tapi saya bagi tahu student, sangat digalakkan kamu pergi lebih daripada 5. 6, 7, 8 pun tak ada masalah. Okey. Penuhkan bahagian aspek dahulu, kemudian baru isikan bahagian pengubahsuaian. Baik, panjang tali mestilah panjang. Kalau kamu tengok video tadi ada tali tu pendek ke? Semuanya yang panjang kan? Okey, walaupun dia prank kawan dia, dia gunakan tali yang panjang juga kan? Okey. Kekenyalan tali, okey, mestilah kekenyalannya tinggi. Kekuatan tali mestilah sangat kuat. Kekuatan yang tinggi. Ketebalan mestilah tebal, sangat tebal. Okey, jenis kasut mestilah kasut yang ketat. Jenis pakaian mestilah pakaian yang ketat. Okey. Baik. Settlekan yang ini dulu. Sebab macam saya bagi tahu, bila kamu dah jawab soalan sampai ke bahagian ini, otak kamu dah mungkin hampir 100% digunakan. Jadi apa salahnya kamu clearkan dulu bahagian pengubahsuaian ni and then baru kamu selesaikan sebab. Sebab ni dia nak kena fikir. So bila kamu fikir yang ini, dia efek yang berada di bawah semua ni dia akan efek semua ni nanti. Kamu fikir satu sebab, pengubahsuaian yang lain semua hilang nanti. So settlekan dulu pengubahsuaian, baru fikir sebab bagi setiap. Saya pesan kepada student saya macam tu. Sebab memang kita manusia, is normal. Kita dah go through banyak soalan, kita rasa agak penat kan bila sampai ke bahagian tambah-tambah soalan yang terakhir ni. Okey. Baik, so mestilah panjang. Kenapa? So bila panjang dia menambahkan masa hentaman, jadi daya impas berkurang. Kekenyalan mestilah tinggi supaya dapat memanjang tanpa putus. Untuk menambahkan masa hentaman boleh menyerapkan hentakan disebabkan daya yang besar. Kekuatan supaya tidak mudah putus, sebab tu kena kekuatannya tinggi. Ketebalan mesti sebal supaya tak mudah putus. Okey, ketat
Kenapa ketat? Mengelakkan tali dan kasut mudah tertanggal dari kaki. Terutamanya sewaktu dia membuat lompatan. Okey. Lompatan tu mestilah lompatan yang ada momentum. Supaya kita tidaklah terlalu dekat dengan platform kan, ataupun bahagian tepi yang dia nak buat lompatan tu. Okey. Mestilah ketat. Kenapa? Untuk mengurangkan daya geseran udara. Okey. Baik. Saya rasa saya berhenti seminar SPM untuk bengkel anjuran daripada Vision College. Saya doakan semoga kamu tenang dalam menjawab soalan SPM bagi kertas 1 dan kertas 2 mata pelajaran fizik pada 19 Februari nanti. Okey. Diberikan ketenangan dulu. Dapat ketenangan, barulah ada kemudahan untuk menjawab. Okey. Saya doakan yang hadir maupun yang tak hadir dalam seminar kali ini mendapat keputusan yang cemerlang, terutamanya dalam peperiksaan mata pelajaran fizik. Okey. Harap semua dapat A+, insya-Allah.